سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدار عظيم. وقال الله تعالى في الكتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم. اللهم صل على سيدنا Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah, yang dimuliakan tuan pengurusi majlis kita tengah hari ini, insya-Allah. Yang dimuliakan tuan-tuan, ibu-ibu, bapa-bapa, yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Semua sihat? Alhamdulillah. Sudah makan? Ke puasa? Semua rupa macam berpuasa. Saya tak puasa hari ni sebab sekolah saya buat jamuan akhir tahun. Biasalah tu, mata Allah Subhanahu. Budak-budak yang ada anak tu tahulah. Hari ni bawa bekal apa, maknanya umur kelas, mata Allah Subhanahu Taala. Kita tumpah makan je budak-budak punya. Mata Allah dia bawa syinggam, kita makan syinggam lah. Maka mata Allah Subhanahu Taala, hari ni esok last sekolah. Kemudian pelajar-pelajar kita akan cuti. 3 minggu tak lama pun. Mata Allah Subhanahu Taala. Semua pekerja cuti tak cuti. Tuan-tuan tak cuti, mata Allah. Guru-guru seronok dia cuti sekali, mata Allah Subhanahu Taala. Baik, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Taala. Tengah hari ini topik kita di sebalik Isra wal Mi'raj. Boleh cerita Isra Mi'raj? Ke nak tukar topik lain? Masya-Allah. Dah cerita dah, mungkin kat sini dah ada ustaz-ustaz cerita Isra Mi'raj. Sikit-sikit. Saya pun cerita tak banyak pun, sikit juga, mata Allah. Kalau nak tukar topik, kita boleh tukar topik lain, poligami ke, mata Allah Subhanahu Wa Taala. Takut semua segar, takut muslimat balik, tuan-tuan. Baik, syukur pada Allah, cerita di sebalik Isra wal Mi'raj. Kita pendek-pendekkan kuliah kita, 1.50 kita berhenti. Kalau agak-agak 1.50 saya tak berhenti bercakap, tuan-tuan semua buat batuk. Tu isyarat suruh berhenti tu. Kadang-kadang kita ni tak ingat. Di sebalik Isra wal Mi'raj. Isra wal Mi'raj ni mukjizat Nabi. Yang kedua terbesar. Yang pertama semestinya Al-Quran. Dan hari ini Nabi tinggalkan Quran kepada kita semua. Mukjizat Nabi ada kepada dalam rumah kita. Kat belakang tu pun ada. Dalam rak-rak buku semua. Itulah Quran mukjizat Nabi SAW. Walaupun Nabi dah wafat, tapi mukjizat Nabi ada kepada kita pada hari ini. Macam Nabi-Nabi yang lain, Rasul-Rasul yang lain, bila wafat satu Rasul, mukjizat mereka akan pergi bersama dengan dia. Contoh Nabi Musa AS, mukjizat Nabi Musa apa? Tongkat, mata Allah, tongkat. Boleh belah laut, boleh macam-macam benda, tukar jadi ular sebagainya. Tapi bila bila Nabi Musa wafat, mukjizat dia ada hari ni, orang pakai tongkat Nabi Musa. Kok adalah viral, kata saya jumpa tongkat Nabi Musa. Tak ada dalam mata Allah, hilang begitu mata Allah. Begitu juga dengan mukjizat Nabi Isa AS. Nabi Isa mukjizat dia yang kita ingat apa dia? Hidupkan yang mati, yang buta sejak azali boleh sembuh. Kenapa Allah bagi mukjizat Nabi-Nabi, Rasul-Rasul berbeza mengikut zaman dia? Zaman Nabi Musa mukjizatnya lain. Kenapa? Kerana zaman Nabi Musa terkenal dengan ahli sihir, ilmu sihir.
Maka mukjizat yang sesuai Allah bagi pada Nabi Musa tongkat. Mata Allah nak lawan ahli sihir yang lain. Macam Nabi Isa AS, kenapa Allah bagi Nabi Isa tak bagi tongkat? Kenapa tak bagi Nabi Isa tongkat? Allah bagi mukjizat ilmu, bagi mukjizat boleh mengubat. Sebab zaman Nabi Isa terkenal dengan bidang perubatan. Semua rasa dia hebat dalam mengubat. Tapi tak ada siapa boleh hidupkan yang mati. Mata Allah, kalau mematikan hidup tu kita boleh. Mematikan hidup insya-Allah boleh lah, mata Allah. Tapi menghidupkan yang mati tak boleh. Ambil burung, cincang-cincang, letak di ujung bukit, panggil, bercantum balik hidup, tak boleh buat. Mata Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila wafatnya Nabi, mukjizat Nabi ada bersama dengan kita. Tu kita kena syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita cerita Isra wal Mi'raj ni hadiah daripada Allah buat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk memujuk Nabi yang dalam kedukaan, dalam kesedihan, Nabi yang dalam keadaan sakit, dipukul dan sebagainya, Allah bagi Nabi Isra wal Mi'raj. Nabi sebelum Nabi dapat Isra wal Mi'raj, Allah uji Nabi dengan macam-macam ujian. Nabi manusia yang Allah uji semenjak Nabi dalam perut lagi, Allah uji Nabi. Dalam perut, apa ujian yang Allah bagi pada Nabi? Dalam perut, Allah ambil bapaknya Abdullah. Bila Nabi lahir, cari ayah tak ada. Tuan-tuan syukur pada Allah, lahir-lahir, ada ayah, ada mak. Alhamdulillah, ada orang diuji begitu. Ada orang diuji bangun-bangun, lahir di dunia, mak ayah tak ada. Dia bangun, dia dah kat tepi longkang dan sebagainya pun ada. Nabi lahir-lahir, ayahnya tak ada, meninggal dunia. Naik usia 6 tahun, ibunya pula meninggal, Aminah. Jadilah dia anak yatim piatu. Dan orang kesian kepada budak yang namanya Muhammad bin Abdullah. Orang Mekah sayang kepada Muhammad. Orang Quraisy cinta kepada budak ni. Dia orang baik. Nabi ni budak yang tak pernah buat masalah. Membesar dalam keadaan yang baik. Allah uji Nabi, Allah ambil atuk Nabi Abdul Muttalib. Bila Abdul Muttalib meninggal dunia, diserahkan kepada Abu Talib. Alhamdulillah, pak saudara Nabi namanya Abu Talib jaga sampai besar. Sampai wafat di pangkuan Nabi Abu Talib dan keadaan tak boleh mengucap. Kata Allah Subhanahu Wa Taala. Allah uji Nabi bila Nabi naik usia 38, 39, Nabi dah mula tak selesa dengan masyarakat Mekah yang suasana zinanya, maksiatnya, judinya, tawaf Kaabah dalam keadaan tak berpakaian. Nabi jadi tertekan, serabut tengok. Nabi asingkan diri Nabi, duduk di Gua Hira. Nabi nak cari jawapan, daripada Allah. Naik usia 40 tahun, Allah bagi Nabi jawapan, diturunkan surah Al-Alaq, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Wahyu pertama. 3 tahun dakwah senyap-senyap, tiba-tiba Allah Subhanahu Wa Taala bagi Nabi satu tugasan yang berat. Nabi kena viralkan dia punya kerasulan. Kena cerita kat semua orang yang tengah sibuk duk tawaf. Nabi berdiri atas bukit Safa. Nabi panggil suruh berhenti semua tawaf, kumpul. Nabi kata, sekiranya aku kabarkan kepada kalian semua, belakang bukit ini ada tentera musuh yang akan serang kamu semua, adakah kamu semua percaya? Semua kata, percaya wahai Muhammad, engkau Al-Amin, kami percaya. Bila Nabi mula kata, sekiranya aku bagi tahu kepada kamu semua, aku menerima wahyu daripada Allah, akulah Rasulullah. Siapa yang ikut akan masuk syurga, siapa yang ingkar dimasukkan dalam neraka. Adakah kamu semua percaya? Di situlah kali pertama Nabi dimaki. Orang mencelakakan Nabi, Allah balas dengan tabat yada abi lahabi wa tab. Di situlah Allah uji Nabi, ujian makin berat sampai satu tahap sebelum Nabi dapat Isra wal Mi'raj, Allah uji dengan 3 ujian yang begitu berat. Yang pertama, Allah uji Nabi, Allah ambil Abu Talib, pak saudara Nabi, meninggal dunia. Yang selama ni Abu Talib lah yang membantu dakwah Nabi, yang bagi Nabi lesen, yang bagi Nabi tauliah untuk berdakwah. Sebab Abu Talib ni dia presiden besar.
Selagi Abu Talib hidup, tak ada siapa berani sentuh Nabi, tak ada siapa berani pukul Nabi, jentik Nabi pun tak pernah. Sebab Nabi ada Perdana Menteri, Presiden besar yang bela dakwah Nabi. Tapi itu yang orang musuh-musuh Islam, Abu Jahal, Abu Lahab digeram. Nak je jentik Muhammad tapi tak boleh. Nabi ada lesen besar. Jadi mereka lepaskan geram mereka kepada Nabi, tak boleh lepas pada orang Islam yang lain, orang miskin. Yang orang miskin kata-kata nak masuk Islam memang kena. Itu yang Sumayyah dibaringkan di tengah jalan, seorang perempuan, wanita, ibu. Dibaring tengah jalan, ibu ni dibuka kangkang tuan-tuan. Dia ambil tombak, masuk kepada kemaluan, jolok sampai ke perut, ke dada, lalu tengkuk seorang wanita, keluar ke mulut dengan isi-isi. Itu perempuan Sumayyah, wanita pertama yang syahid dalam Islam, hanya kerana kata Allah tu Tuhan, hanya kerana mengucap kalimah syahadat. Suami dia Yasir kena pukul, kena lanyak. Anaknya Ammar kena pukul, kena lanyak. Sampai suaminya Yasir mati kena pukul. Dan Nabi lalu, bila Nabi lalu tengok keluarga ni kena seksa, Nabi cuma boleh kata apa? Nabi kata, bersabarlah wahai keluarga Yasir, syurgamu menanti di sana. Tu lagu Sumayyah tu yang kita dengar tu, lirik tu dialog Nabi pujuk keluarga Yasir, sabar tak apa, syurga menanti di sana. Nabi tak boleh buat apa? Musuh-musuh Islam ni saja mengundang Nabi. Saja nak tengok Muhammad masuk tak masuk. Kalau Muhammad maju ke depan, ada peluang nak bunuh. Bunuh depan Nabi, pijak orang depan Nabi. Nabi boleh buat apa? Ni Islam zaman tu. Mata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi bila Abu Talib meninggal dunia, orang berani naik tangan pada Nabi sampai Nabi terpaksa berhijrah. Setelah 3 bulan Abu Talib meninggal dunia, Allah uji dengan ujian yang kedua yang lagi berat. Allah ambil isterinya Sayyidatina Khadijah. Meninggal dunia Khadijah. Tempat Nabi bersandar, tempat Nabi meluah. Isteri yang selama ni menyelimuti Nabi ketika mana Nabi dalam keadaan kesedihan, kesejukan. Itulah Khadijah. Meninggal dunia Khadijah. Patah 2 sayap Nabi. Abu Talib pengganti seorang ayah bagi Nabi, Allah ambil. Khadijah, tempat Nabi luah perasaan sebagai seorang isteri pun Allah ambil. Dah tak ada dah orang yang Nabi begitu dekat. Sedih Nabi belum hilang, Allah perintahkan Nabi ujian yang ketiga, Nabi pergi Taif. Nak sebut lepas Taif inilah Nabi dapat Isra' wal Mi'raj. Tu sebut tajuk di sebalik Isra' Mi'raj tu. Soalan semua dah cerita-cerita di alam sana. Saya cerita bawah-bawah aja tuan-tuan. Walaupun tempat tuan-tuan tinggi, saya cerita bawah-bawah aja. Maka mata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah suruh Nabi pergi Taif. Hati, tuan-tuan ingat hati Nabi masih sedih, hilang Abu Talib, hilang isteri. Sedih belum hilang, pergi pula Taif. Ingatkan pergi Taif, orang Taif ni baik. Boleh bantu dakwah Nabi. Sekurang-kurangnya ajaklah lepak kedai mamak minum kopi. Air pun tak sedia. Halau Nabi, marah Nabi. Mereka kepung, rupa-rupanya orang Taif ni lagi jahat, lagi teruk cara mereka menyeksa Nabi. Mereka tutup semua jalan keluar kampung Taif, tak bagi Nabi keluar. Berhari-hari Nabi duduk dalam Taif, Nabi tak keluar. Nabi jumpa orang ni, kena balik. Jumpa budak-budak lah, budak-budak pun dah kena hasut, kena ejek. Pergi lorong itu kena baling, pergi lorong ni kena pukul. Nabi merayu, kalau kamu tak mau terima dakwah aku, bagilah aku keluar daripada kampung Taif. Maka kabilah Taif kata, wahai Muhammad, kau nak keluar? Semua jalan kami dah tutup. Hanya satu jalan saja untuk kau keluar pada kampung ni. Mereka tunjuk jalan tu. Nabi tengok hanya satu laluan je. Bila Nabi tengok laluan ini, rupa-rupanya semua penduduk Taif dah beratur kanan dan kiri jalan. Tengah-tengah kosong, kiri kanan penuh orang. Macam rek kapek lah tuan-tuan. Nak sambut Pak Menteri lalu, nak sambut Sultan lalu. Macam rek kapek. Kanan kiri semua rakyat beratur. Tapi laluan ni bukan nak lambai Nabi, bukan nak ucap selamat tinggal, bukan nak baling bunga. Laluan ini semua nak ambil bahagian, nak pukul Nabi. Nabi tabahkan hati, kalau aku tak keluar pada kampung Taif ni, macam mana umat di luar sana. Nabi bergerak.
Jalan pelan-pelan sampai kepada barisan pertama, orang belah kanan tumbuk wajah Nabi, Nabi terpelanting ke belah kiri. Bila Nabi tercampak belah kiri, orang belah kiri tendang Nabi terpelanting belah kanan. Orang belah kanan menggenggam tangan yang kuat, tumbuk wajah Nabi, Nabi terpelanting belah kiri. Bila orang tendang Nabi pada belakang, Nabi jatuh. Bila Nabi jatuh, ramai-ramai pakai angkat Nabi, Angkat berdirikan Nabi ni bukan nak bersihkan debu pada pakaian. Angkat supaya apa? Mereka tak boleh pukul Nabi dalam keadaan Nabi baring. Sebab kabilah Taif dan Musyarat, kalau nak pukul Muhammad, boleh, tapi jangan sampai mati. Kalau Muhammad mati, susah kita nanti kena berurusan dengan kabilahnya di Mekah. Sebab tu Nabi walaupun lanyak kena pukul di Taif, Nabi tak mati. Semua ambil bahagian pukul Nabi SAW. Di lambung kanan, dilempar kiri. Mata Allah Subhanahu Wa Taala jatuh orang angkat. Sampailah Nabi keluar daripada barisan itu. Panjang perjalanan tu 10 km. 10 km, tuan-tuan boleh. Daripada sini sampai depan pintu je lah tuan-tuan. Seorang-seorang beratur ambil bahagian tanpa seorang-seorang. Agak-agak sampai ke lift tu ada rupa kita lah. Tak ada rupa lah. Ini Nabi 10 km. Keluar daripada kampung Taif, lemah lulai. Nabi pitam, Nabi sedih. Darah Nabi bertakung mata kasut. Nabi tengok arah kampung Taif. Nabi angkat tangan doa. Nabi menangis, ya Allah, maaflah aku tak pandai. Maaflah aku tak reti lah, ya Allah. Ini Nabi doa. Benda pertama sekali Nabi sebut, Nabi mengaku kelemahan dia. Walaupun Nabi buat perfect dah, Nabi buat cantik, Nabi mengaku, ya Allah, aku lemah, aku tak pandai. Kepada siapa engkau hantarku, ya Allah? Adakah kepada orang yang memang nak hinakan aku? Kalaulah dengan cara aku dipukul, dihina macam ni, menyebabkan kau redha, aku terima, ya Allah. Ni kata Nabi. Kalaulah dengan cara kau dah ambil ayahku, kau ambil mak aku, atuk aku, kau ambil anak aku, kau ambil pak saudara aku Abu Talib, kau ambil isteri aku Khadijah, kau ambil, hantar pula di Taif. Di Taif pula kena pukul. Kalaulah semua ni menyebabkan kau redha, aku terima, ya Allah. Ni Nabi. Nak ajar kepada kita apa dia? Kita nak dekat dengan Allah ni bukannya mudah. Bukannya senang. Kalau hari ni kita sangka, kita kata saya dah jaga semayang, saya dah berhijrah, saya dah taubat, saya dah pergi surau masjid, saya dah baca Quran, saya dah sedekah, tapi hidup tak mau disentuh, hidup tak mau diuji, tuan-tuan silap besar. Bukan begitu orang mukmin. Kalau kita sangka dah jadi orang mukmin, dah jaga semayang, tapi langsung tak nak diuji, itu satu silap besar. Kekasih Allah, Allah izinkan musuh tumbuk wajah dia. Sebab tu bila ada orang tanya, Ustaz, saya semayang sudah, pergi masjid sudah, mak bapak pun saya jaga. Tapi kenapa saya hari ni susah? Sampai hari ni hidup saya susah walaupun saya dah taat. Jawapan dia, kerana kita bukan duduk dalam syurga sekarang ni. Kita sedang berada di atas dunia, tempat ujian. Yang namanya dunia mesti ada ujian. Tempat yang tak ada pening kepala dalam syurga. Dalam syurga tak ada pening, dalam syurga tak ada serabut, dalam syurga tak ada sakit, dalam syurga tak ada tension, dalam syurga. Tidak ada ujian, tidak ada dugaan dalam syurga. Tapi selagi duduk di dunia mesti ada ujian. Tujuan dia apa? Untuk Allah angkat darjat kita ke tempat yang lebih tinggi. Itu yang Allah buat pada Nabi Muhammad. Daripada kecil sampai besar Allah uji Nabi sakit demi sakit. Untuk apa di mata Allah? Untuk Allah angkat Nabi ke tempat yang lebih tinggi. Allah bagi Nabi Isra wal Mi'raj. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila Nabi doa macam tu, bergegas seluruh penduduk langit, turun para malaikat mengadu, ya Rasulullah, kami dah dengar, kami dah lihat apa yang orang Taif buat kepada Tuhan. Ya Rasulullah, kami para malaikat semua dah pegang gunung ganang kampung Taif ni, semua dah ready dah. Kau perintahkan saja, nescaya kami akan angkat gunung ganang ni, hempap ke arah kampung Taif. Nabi cuma perlu kata ya. Nabi cuma perlu kata setuju. Hancur kampung Taif. Puas hati boleh dendam. Tapi Nabi tak. Nabi kata apa dia? Jangan. Sesungguhnya mereka tak tahu apa-apa. Aku yakin, walaupun hari ni mereka tak terima dakwahku,
Tapi aku yakin akan lahir daripada zuriat mereka orang yang akan ambil agama ni. Kata Nabi SAW. Sebab tu kalau tuan-tuan pergi umrah, dapat peluang pergi Taif, tuan-tuan tengok hari ni hampir 100% penduduknya Islam. Tempatnya damai, sejuk, mata Allah. Ibarat macam kamera Highland lah, buah-buahan semua sana segar, mata Allah di Taif. Allahumma salli ala Muhammad. Nak sebut lepas Nabi balik Isra wal balik pada Taif ni lah Allah bagi Nabi Isra wal Mi'raj. Allah tengok Nabi Muhammad dah banyak sedih. Dia dah banyak sakit. Nabi dah banyak duka. Dia dah banyak menangis. Dia dah banyak hilang keluarga. Wahai Jibril, kau panggil dia. Mari sini. Datang sini. Allah bagi Nabi Isra wal Mi'raj. Mata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka mata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita pendekkan cerita, bila Nabi SAW naik ke tempat yang tinggi, Isra wal Mi'raj ni dia ada dua bahagian. Isra satu cerita, Mi'raj satu cerita. Isra daripada minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, Isra. Mi'raj daripada tingkat ke tingkat sampai naik atas Sidratul Muntaha, tu Mi'raj. Tempoh masa kuliah memakan masa 4 jam kalau cerita. Boleh tuan-tuan 4 jam. Mata Allah tak masuk kerja pula tuan-tuan, mata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, mata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita pendek-pendekkan cerita. Baik. Bila Nabi naik di alam sana, Nabi jumpa para Nabi. Nak ajar Nabi apa dia? Bila Nabi tengok kebesaran Allah, khazanah Allah, para malaikat, nak didik Nabi apa dia? Nak bagi Nabi kesedaran bahawa aku tidak berkeseorangan. Kalau di dunia orang tolak Nabi, orang buang Nabi, keluarga pun tak ada, mak bapak pun meninggal, dah tak ada dah. Tapi bila Nabi duduk di alam sana, Nabi tidak berkeseorangan. Nak ajar kepada kita, kalau hari ni tuan-tuan rasa tuan-tuan berjuang seorang-seorang dalam bidang agama ni, tuan-tuan tak seorang-seorang. Di sebalik alam ni, di akhirat ramai sedang menanti kita semua. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Bila Nabi naik ke tempat yang tinggi, Nabi tengok dunia ni kecil. Rupa-rupanya yang musuh selama ni pukul dia kecil. Macam tuan-tuan naik kapal terbang lah tuan-tuan. Makin tinggi tuan-tuan naik, tengok kat bumi ni makin kecil. Nak ajar kepada kita pada mata Allah, lah musuh-musuh ni kecil rupanya, tak ada apa. Bila kebesaran Allah penuh dalam hati, bila Nabi tengok kebesaran Allah, tengok musuh-musuh bawah yang pukul dia lah kecil rupanya, tak ada apa pun. Tuan-tuan akan nampak masalah dunia ni kecil bila kebesaran Allah ada dalam hati. Tapi bila tak ada kebesaran Allah dalam hati, masalah dunia sekecil-kecil masalah kita akan jadi nampak macam besar. Kadang-kadang nak pakai stokin pun salah masuk jari tak kena mata Allah, tersangkut pun jadi macam masalah besar. Ada orang begitu mata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka mata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, di alam sana, apa yang Nabi nampak, banyak. Ustaz-ustaz yang lain semua dah cerita. Cuma saya nak sebut satu. Nabi tengok ada satu golongan sedang ambil batu, pecahkan kepala. Bila kepala pecah, bukan benjol. Bukan batu ketuk, benjol, kenapa tak elak, dan begitu. Tapi pecah. Berkecai, bersepai dengan otak semua bersepai. Bila berkecai, Nabi tengok keadaan yang mengerikan itu berkecai, Allah cantumkan balik kepala dia. Bercantum balik elok tulang, urat semua, kulit kepala, tumor rambut. Dah cantik punya kepala, diambil batu, hempuk lagi kepala, berkecai lagi. Dan dia buat ulang-ulang macam tu. Nabi tengok dia ni langsung tak nampak penat. Macam mesin, tangan macam robot. Angkat, pecah kepala. Angkat, pecah kepala. Ambil batu, pecah, hempuk kepala. Allah boleh buat. Dia sendiri buat. Mata Allah. Dia ambil tangan dia sendiri letak pecahkan kepala. Nabi tengok, wahai Jibril, ni siapa ni? Siapa punya orang yang pecahkan kepala ni? Apa kata Jibril? Orang yang kamu nampak yang ambil batu pecahkan kepala ni, dialah dulu orang yang hidup di dunia, kepalanya merasa berat untuk mendirikan solat. Rasa malas nak tunaikan sembahyang, di akhirat kepala yang berat tu Allah pecahkan dengan batu. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Ni jaga semayang. Sebab tu kita dengar Isra wal Mi'raj ni nak mengajar pada kita tentang jaga semayang, rasa syukur nikmat semayang. Nak ajar pada kita hari ni kita semua boleh sujud rukuk pada Allah, semuanya berkat pengorbanan Nabi. Kita boleh qiyam, kita boleh sujud, boleh rukuk. Nabi dah menangis untuk kita. Nabi dah dibaling batu berdarah Nabi, sebab hari ni kita boleh semayang untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Bila Nabi duduk di alam malakut, alam para malaikat, Nabi tengok para malaikat sedang semayang, solat. Ada malaikat sedang qiyam saja berdiri tegak. Ada malaikat rukuk manjang. Ada malaikat sedang sujud tak bangun-bangun. Nabi tengok indahnya pergerakan para malaikat ni. Nabi suka tengok. Dan Allah tahu apa yang Nabi suka. Allah lantas bagi apa yang Nabi suka. Allah bagi Nabi perintah semayang, yang mana pergerakan solat hari ni sama macam pergerakan malaikat buat. Yang kita rukuk sujud semuanya. Sebab tu Nabi semayang Nabi, solat Nabi paling sempurna. Sebab Nabi tengok sendiri macam mana ibadat para malaikat, sempurnanya rukuk malaikat, sempurnanya rukuk sujud malaikat. Nabi tengok, Nabi suka. Sebab tu Nabi suruh tiru dia semayang untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada 50 waktu kurang-kurang sampai jadi 5 waktu. Baik. Habis Isra wal Mi'raj, kita turun bawah pula. Pendek kan Isra walaupun ceritanya panjang. Bila Nabi turun ni nak habis macam Allah. Masa kita 9 minit lagi. Bila Nabi turun, dihantar Nabi duduk depan masjid subuh. Sebelum subuh Nabi sampai duduk di Masjidil Haram. Nabi duduk dalam Masjidil Haram, Nabi termenung, Nabi menangis. Muka Nabi lah keadaan Nabi sedih, Nabi menangis. Kenapa Nabi menangis? Sedangkan baru balik pada Isra wal Mi'raj. Kenapa Nabi sedih? Sebab Nabi duk fikir macam mana aku nak cerita dekat orang apa yang aku nampak malam tadi. Masalahnya apa yang Allah tunjuk semua tu, semua Allah suruh cerita. Tak boleh senyap-senyap, kena cerita. Nabi kena cerita. Mata Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi dah boleh agak ni kalau cerita ni kecoh ni. Memang kecoh. Pagi tu orang dengar Isra Mi'raj, Islam ada yang murtad. Orang gelakkan Nabi pagi tu. Mata Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Nabi tengah sedih pening macam mana fikir cara kaedah nak cerita ke orang, tiba-tiba masuk seorang musuh Allah ke dalam masjid, itulah Abu Jahal. Abu Jahal masuk dalam masjid. Tuan tengok Abu Jahal, subuh-subuh sampai masjid dah Abu Jahal. Abu Jahal subuh-subuh dah sampai masjid. Kita kalau masjid tak sampai lagi subuh, tak tahulah lebih teruk pun Abu Jahal. Abu Jahal masuk masjid, Abu Jahal tengok Muhammad sedang menangis, Nabi sedang sedih. Abu Jahal tanya, "Wahai Muhammad, kau apa cerita sedih semacam?" Abu Jahal ni memang jahat. Bunuh orang pun banyak. Tengkuk Nabi banyak kali nak pijak. Ini Abu Jahal. Nabi sujud, diletakkan najis unta, perut unta. Tapi pagi tu Abu Jahal ni dia lembut sikit lah. Dia tak kasar mana. Cuma dia tanya Nabi, "Wahai Muhammad, kau apa cerita sedih semacam ni?" Abu Jahal tanya ni bukan prihatin. Tapi tanya ni dia nak cari point, nak cari masalah. Dan Nabi pun cerita, "Malam tadi aku diperjalankan oleh Allah." Nabi cerita pada Abu Jahal. Dan Abu Jahal lah orang pertama yang dengar Isra wal Mi'raj daripada Nabi. Sebaik Nabi turun pada Isra wal Mi'raj. Abu Jahal tanya, diperjalankan ila aina, pergi mana? Maka Nabi pun beritahu, minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Daripada sini ke Masjid Al-Aqsa ke Muhammad, kau pergi bila? Malam tadi kau pergi. Lepas tu subuh sampai sini dah? Subuh sampai sini. Petik jari Abu Jahal. Cantik Abu Jahal kata. Dia dapat point lah, cantik. Tapi dia tunjuk muka percaya. Dia tak tunjuk muka tak percaya. Cantik dah. Weh Muhammad, kau nak confirmkan balik. Kau pergi malam tadi, daripada sini ke Masjid Aqsa, sebulan perjalanan. Lu ikutkan logik, sebulan perjalanan. Tapi Abu Jahal tunjuk muka percaya. Weh Muhammad, cerita ni cantik. Kau simpan sini. Pagi ni aku tolong kau berdakwah, kata Abu Jahal. Pagi ni nanti aku panggil semua orang kampung. Kita buatlah ceramah perdana Isra Mi'raj pagi ni. Kau ceritalah Isra Mi'raj. Kau cerita apa kau cerita kat aku tu. Nabi pun setuju.
Pagi tu Abu Jahal pergilah tuan-tuan, pergi promote. Apa ni ceramah Perdana Isra wal Mi'raj pagi tu Abu Jahal. Dia panggil lah semua tak adalah poster tuan-tuan macam zaman sekarang ni. Dia panggil semua orang datang depan Nabi. Bila semua berhimpun ramai depan Rasulullah, Nabi tengok ramai, sukalah Nabi tuan-tuan. Kuliah ramai orang. Saya pun suka. Mana-mana ustaz pun suka. Ramai datang kuliah. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, ada tempat tuan-tuan saya kuliah, dan semayang je ramai. Dan semayang ramai. Dan bila nak kuliah tu semua dah keluar. Yang tinggal Tok Bilal. Itu pun sebab dia jemput saya. Ceramah lah dengan Tok Bilal. Tengah-tengah ceramah tengok Tok Bilal makin lama makin sujud. Nak tidur. Sudah. Tok Bilal tidur. Nak sembang dengan siapa? Nasiblah saya bawa anak saya umur setahun. Duk merangkak sembang anak tuan-tuan yang dirahmati Allah. Ceramah dengan anak lah tuan-tuan. Kamera ada rakam surau tu. Tapi pagi tu Nabi tengok ramai datang. Abu Jahal kata, ya Muhammad, cuba cerita. Tak ada cerita kau cerita kat aku yang kau pergi ke mana terbang sebagainya. Cerita tu boleh viral tu. Nabi pun cerita malam tadi aku diperjalankan oleh Allah. Semua orang tanya, jemaah tanya, ila ina, pergi mana? Nabi kata, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dari sini ke Masjid Aqsa ke Muhammad, ya. Bila pergi tu malam tadi. Lepas tu subuh sampai sini dah. Subuh sampai sini. Semua tepuk dahi tuan-tuan. Sudah Muhammad apa cerita. Geng-geng Abu Jahal tepuk tangan. Cantik bagus lah ni. Nampak gaya. Kali ni Allah memang nak bantu kita lah. Selama ni kita kata Muhammad gila, orang semua tak percaya. Tapi pagi ni Muhammad sendiri dah kata nak menunjukkan dia ni gila. Orang Islam ada yang murtad pagi tu. Ada orang Islam iman dia macam telur di hujung tanduk. Wahai Muhammad, apa cerita Muhammad? Kami dah elok-elok masuk Islam. Kau pula buat hal. Malu kami, mana tak muka. Tuan-tuan malu. Orang Islam malu dengan Nabi. Pelik. Sampai ada orang tanya, wahai Muhammad, kalau betul lah kau pergi Masjid Al-Aqsa, kami ni orang yang biasa bisnes kat sana. Kami nampak lah macam mana bentuk masjid. Cuba kau cerita ciri-ciri Masjid Al-Aqsa. Kalau betul kau pergi. Nabi cerita bentuk Masjid Al-Aqsa tiang berapa. Bila mereka tanya lagi detail, Nabi jawab lagi detail. Sebab Allah datangkan gambaran Masjid Al-Aqsa depan mata Nabi. Tanyalah apa soalan, kipah berapa, aircon jenama apa, kapet made in China ke Pakistan. Nabi boleh jawab. Sebab Allah datangkan gambaran. Bila mereka semua dengar, nampak gaya Muhammad memang betul dia pergi Masjid Al-Aqsa ni. Itu kami percayalah. Tapi yang bab satu malam tu tak percaya. Itu masalah kan. Sampaikan ada orang Islam yang mana iman macam telur di hujung tanduk. Tanya Nabi soalan, wahai Muhammad, macam inilah memandangkan semua dah kecoh, ada orang dah keluar Islam, ada orang dah murtad. Kalau kau boleh buat apa yang aku suruh, kami percaya. Apa dia? Baik, cuba engkau angkat kaki kanan. Nabi pun angkat kaki kanan. Nabi ikut tuan-tuan. Baik, sekarang Muhammad, kau angkat kaki kiri pula tanpa menjatuhkan yang kanan. Dia nak suruh Nabi angkat dua-dua kaki tanpa jatuh. Nak suruh Nabi terapung tuan-tuan. Nabi kata, kalau nak suruh terapung macam tu, aku tak boleh buat. Nah, Muhammad, kalau yang tu pun kau tak boleh buat, apa cerita kau kata kau pergi terbang ke langit? Ada orang tanya soalan macam tu. Dia nak logik akal. Nabi kata, aku tak boleh buat nak terapung-terapung ni. Kalau macam tu, kata Nabi, jawapan dia ada pada Sayyidina Umar. Kau pergi jumpa Umar. Maka semua jemaah-jemaah ni pergi jumpa Umar, tuan-tuan. Pagi tu, Umar, Abu Bakar tak ada kat tempat tu. Semua jumpa Umar. Ketuk pintu Umar pun keluar. Wahai Umar, nak cerita ni masalah besar pagi tadi. Muhammad dia buat hal. Dia cerita dia terbang ke langit sebagainya. Ramai kawan-kawan kita Islam dah murtad. Aku tanya Muhammad. Aku suruh Muhammad angkat kaki kanan. Dia boleh angkat. Tapi bila suruh angkat kaki kiri tanpa menjatuhkan yang kanan, suruh terapung, dia tak boleh terapung. Kalau terapung pun tak boleh, macam mana dia kata terbang ke langit sebagainya. Umar kata, kau tanya Muhammad macam tu? Lepas tu Muhammad kata apa? Muhammad tak boleh jawab. Muhammad suruh jumpa kau. Muhammad suruh jumpa aku. Aku ada jawapan dia. Kau tunggu sini, kata Umar. Umar pun masuk rumah tuan-tuan. Ambil jawapan ni. Umar ambil pedang dia. Keluar rumah. Umar pancung yang tukang tanya soalan ni. Sampai kepala dia jatuh. Jemaah semua terkejut. Wahai Umar, kenapa kau pancung kepala dia? Dia cuma tanya soalan. Dia cuma nak kebenaran. Itu kan saudara kita. Umar kata apa? Dia nak kebenaran. Nabi yang pergi sendiri, Nabi balik, Nabi cerita, dia tak percaya.
Apatah lagi aku yang langsung tak pernah pergi ni, aku cerita takkan dia nak percaya. Daripada dia mati murtad, elok aku pancung kepala dia awal-awal, sekurang-kurangnya dia mati dalam Islam. Ini Umar. Dan mata Allah nak sebut getirnya keadaan pagi tu. Maka inilah sedikit sebanyak kalau tuan-tuan nak tahu tentang Isra wal Mi'raj, keadaan yang berlaku di sebaliknya susah. Nabi dapat Isra wal Mi'raj ni, Nabi diuji dengan kesusahan dan sebagainya. Penutup belah kita pada dengan hari ini nak ajar kepada kita, Islam nak sampai kepada kita pada hari ini dengan susah payah, dengan pengorbanan. Kita boleh sujud rukuk pada Allah, kita sedang berdiri di atas darah Nabi yang mengalir kerana berkorban untuk kita semua. Sahabat Nabi dah syahid. Ada sahabat Nabi dibaringkan di atas bara api kerana hari ini untuk kita boleh semayang, kita boleh ibadat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi hari ini mata Allah ada orang bermudah-mudah dalam semayang. Tinggalkan semayang. Anggap semayang tak ada apa-apa. Iblis hanya tinggal satu sujud. Allah laknat kehidupan dia. Iblis. Tapi manusia hari ini banyak yang tinggalkan 4 kali sujud dalam solat subuh. 8 kali sujud tinggal dalam solat zuhur, asar, isyak. 6 kali sujud tinggal dalam solat maghrib. Tapi tak rasa apa-apa. Allah tak halau daripada muka bumi ni. Iblis satu je sujud dia tinggal. Maka mata Allah nak sebut mana dah gitu. Maka mata Allah Subhanahu Wa Taala, kita sibuk macam mana, busy macam mana, semayang jaga. Nak masuk Ramadan ni, ada orang tanya soalan. Soalan sama, Ustaz, kawan saya, dia puasa. Tapi dia tak semayang. Apa hukum puasa dia? Kan banyak macam ni, tuan-tuan. Kalau tanya hukum, selagi dia tak makan minum, tak membuat perkara yang batalkan puasa, puasanya sah. Tapi soal terima tak terima, dia sedang meruntuhkan agama dia. Orang tinggal semayang, dia meruntuhkan agama. Tak dapat apa mata Allah. Hanya dapat lapar dan dahaga. Jaga semayang, orang jaga solat, Allah jaga dia. Siapa yang baiki semayang, dia sedang baiki kehidupan dia. Nak baiki akhlak, nak baiki kehidupan, nak baiki keluarga, pertama sekali baiki solat. Mata Allah Subhanahu Wa Taala. Bukannya kita mata Allah ramai orang berhabis duit beribu-ribu pergi ke motivasi sebagainya. Tapi solat dia lupa. Solat tu Allah janji dalam Quran. Sesungguhnya solat itu mencegah diri daripada fahsyat dan mungkar. Jaga semayang insya-Allah. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita semua, keturunan kita, keluarga kita merupakan hamba yang menjaga semayang insya-Allah. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita semua keampunan. Moga-moga yang berhimpun pada tengah hari ini semuanya dihimpunkan kembali oleh Allah di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam insya-Allah. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk atas kelemahan saya, hakikatnya kejadian baik dan buruk atas keizinan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Aku qouli hadza, astaghfirullahalazim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.